proses BDP secara keseluruhan ini di Kolej Universiti Imam Datuk kami menitik beratkan elemen OBE dalam pembelajaran kami, di mana konsep pembelajaran bagaimana dan proses itu berlangsung, di mana sebelum aktiviti pembelajaran kita telah bersiap sedia dengan RM, dengan soalan-soalan ujian. Kita membuat perancangan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan penilaian yang akan diterangkan sebentar lagi. Jadi kita pada asasnya telah menerapkan semua elemen OBE dalam proses GDP di Kolej Universiti Bagan Datuk, di mana bermula daripada reka bentuk kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan secara hybrid, secara bersemuka dan secara dalam talian. Juga pentafsiran juga dilakukan berdasarkan rubrik dan juga menggunakan CCMS semasa proses pembelajaran pengajaran. Berlaku anjakan paradigma di mana kami telah menggunakan beberapa tools ataupun elemen-elemen baru dalam pengajaran dalam memastikan semua objektif OBE dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelum ini kami menggunakan secara manual untuk capaian pemarkahan dan rekod pelajar. Selain itu kami juga menggunakan analisa capaian pelajar. Kami juga melaksanakan pengajaran menggunakan 3 sampel folio, iaitu satu tinggi, rendah, sederhana, bagi memastikan semua pelajar memahami apa yang ada dalam folio dan kenapa folio itu diwujudkan. Samping itu kami juga membuat tindakan susulan dan penambahkan melalui CQI secara manual ini pada tahun 2019. Kemudian kami telah berubah kepada CCMS, di mana kami menggunakan web page yang mempunyai sistem yang lebih baik. Uh, 20 kita telah menggunakan CCMS CCMS, di mana kat sini adalah tempat masuk kita dan di sini dashboard kita. Okey, ini adalah kita tengok penilaian kita. Okey, jadi di sini di dalam CCMS ni kita mempunyai dokumen FRP, di mana kita boleh menguruskan FRP kita, di mana kita tengok kita boleh melihat sesi 2001 di mana saya telah mengajar beberapa subjek lah, network teknologi, pentadbiran rangkaian di sini, DRM ni. Jadi kat sini kita tengok DRM kita berteraskan OBE, di mana kita mempunyai CLO, PLO, tarikh, topik, aktiviti PDP, pentafsiran dan tarikh pelaksanaan. Jadi di ruangan refleksi untuk memastikan OBE dilaksanakan dengan baik, kita akan meletakkan attendance kelas begin dengan silo. Maksudnya saya menggunakan saya induksi menggunakan aplikasi Silo, di mana kita memberi sedikit penggunaan Mentimeter website dalam memperkayakan kita punya teknik pengajaran dan pengajaran, di mana setiap kali selepas habis mengajar kita akan meletakkan catatan refleksi ini. Okey, jadi kat sini kita boleh itulah boleh kemas kini kita punya refleksi. Okey, RM yang kita laksanakan perlulah disahkan oleh penyemak kita, iaitu KP, untuk memastikan semua kerja-kerja RM dan telah dilaksanakan dan telah mendapat kelulusan. Maksudnya telah disahkan pada tahun-tahun berikutlah. Okey, disahkan kali pertama, kali kedua RM. Okey, untuk memastikan RM ini disemak, KP akan memastikan bahawa refleksi dan skala kerja-kerja telah dilaksanakan dengan baik. Okey, bagi melihat penilaian, kita tengok untuk pelajar, kita akan memastikan bahawa pelajar-pelajar memahami apa yang perlu dipelajari. Kita tengok kat sini, macam untuk network teknologi, kita akan menerangkan kepada pelajar CLO, PLO untuk ni. Jadi untuk network teknologi kita mempunyai CLO 1
yang mappingnya bersama dengan PLO1. Okey. Dengan begitu dengan CLO2 mapping dengan PLO3 dan PLO3 CLO7. Jadi untuk mendapatkan semua uh, objektif pembelajaran, kita tengok kita ada maklumat khusus. Maklumat khusus ini akan digunakan untuk kita untuk memberi penerangan kepada pelajar. Ini bawah nama saya dan ini adalah course outline. Apa yang perlu pelajar tahu? CLO1, CLO2, CLO3. Jadi kita akan memastikan bahawa pelajar-pelajar mencapai course learning outcome setiap kali pengajaran pelajaran dilaksanakan. Okey, ini adalah silibusnya dan ini adalah kita punya reference dan penggunaannya. Ini adalah nota-nota yang sepatutnya kita dapat untuk memastikan pelajar mencapai apa yang diajar. Okey, dokumen penilaian pula boleh dimuat turun dan kita lihat kita akan mendapat beberapa JSU. Kita ada JSU untuk memastikan kita punya soalan adalah mengikut tahap ataupun domain kat sini. Setiap soalan yang kita berikan kepada pelajar adalah mengikut rubrik dan mengikut aras-aras yang diperlukan dalam rubrik. Dia ada pemberat dia, markah dia. Okey. Jadi semua ini perlu diikuti dengan mengikut lunas-lunas yang betul. Jadi apabila pelajar telah habis belajar, kita akan memasukkan markah di dalam CCMS. Okey, untuk subjek ini kita tengok semua pelajar mendapat keputusan yang baik dan kita boleh melihat kita punya pencapaian ni. Ni ada error kat sini. Kita tengok lampiran E. Masuk balik sini Ini kerana kita dah masuk 3 kali dan kita akan tengok penilaian pelajar ni. Okey, kita isu kita boleh tengok semula di kita punya markah di sini. Okey. Kita telah markah di sini, telah generate dan kita boleh cetak lampiran E ni. Kita tengok ini adalah borang CQI di mana kita melihat apakah kita punya CLO tercapai. Jadi kat sini asal pelajaran kita akan letak CLO, PLO semuanya tercapai. Jadi kita akan memberi ulasan sekiranya tercapai dan seterusnya ketua program akan membuat laporan untuk melihat adakah ada perlu penambahbaikan ke tidak untuk kita punya sesi ini. Okey, jadi selepas itu kita akan membuat moderasi untuk memastikan bahawa markah-markah yang kita jana adalah diperiksa oleh pemeriksa pertama dan pemeriksa kedua untuk memastikan ada perbezaan markah. Ini adalah proses-proses bagi OBE untuk memastikan semua data-data yang kita dapat ataupun teknik pengajaran adalah mengikut kita punya mengikut keperluan. Okey. Di sini kita ada nota slide, kita ada soalan-soalan untuk pelajar. Okey. Ini adalah contoh-contoh nota-nota yang kita buat untuk memastikan pensyarah khusus dan membuat soalan yang tepat lah. Okey. Kita ada nota-nota topik bila di sini. Dan nota-nota ini semuanya dikemas kini dan mengikut teknologi semasa. Okey. Jadi semua-semua ini dilaksanakan. Jadi penambahbaikan tu berlangsung saya telah mengaplikasikan beberapa perisian seperti Word World, WooClap, Class Marker, Linktree, Prezi, Quizy dan Metimeter di dalam meningkatkan elemen-elemen perkongsian dalam PDP. Selain itu saya juga menggunakan Padlet, Neopod
infogram dalam membina tugasan-tugasan dan menghantar tugasan. Di samping itu, kita juga menggunakan Neopod, iaitu kaedah untuk meningkatkan interaktif dalam pembelajaran. Okey, kaedah PDP saya menggunakan beberapa elemen baru di mana admin Slido kita membuat pool setiap hari sebagai elemen kita punya set induksi. Di samping itu saya menggunakan kelas marker untuk membuat beberapa soalan, di mana di sini kita tengok soalan digunakan menggunakan kelas marker untuk kaedah pembelajaran pengajaran, di mana ujian-ujian ni kita tengok, kita boleh tengok result dia dan kita boleh tengok markah yang dilaksanakan secara online dalam talian. Jadi kat sini kita menggunakan kelas marker sebagai elemen baru kita punya kaedah pengajaran. Di samping itu kita masih menggunakan juga Google Classroom untuk memberi soalan kepada pelajar dan memberi nota kepada dalam pelajar. Jadi keadaan hybrid ini dalam syarahan, dan samping itu kita menggunakan beberapa elemen-elemen di dalam pengajaran dan pembelajaran, termasuklah kita menggunakan beberapa dari sikit sini kita tengok teknologi rangkaian. Saya tengok saya menggunakan Padlet, di mana tugasan-tugasan ni dihantar di dalam Padlet supaya mereka lebih menarik dan boleh dilaksanakan dengan baik. Jadi ini kaedah pembelajaran kita secara hybrid.